Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi. Kali ini saya ingin berkongsi bagaimana untuk memberikan tugasan dalam Google Classroom dengan menggunakan Google Docs. Okay, Google Docs sesuai untuk kita menulis karangan ataupun membina ayat yang ringkas. Mudah untuk kita menyemak tugasan yang diberikan kepada pelajar. Baik, sebelum kita memberikan tugasan dalam Google Classroom, kita perlu menyediakan dulu bahan tersebut di dalam Google Docs. Okay, saya lebih selesa menggunakan ataupun mencipta fail Google Docs daripada Google Drive. Baiklah, kita pergi ke Google Drive dahulu. Okay, ini adalah Google Drive saya. Jadi untuk mencipta file Google Docs yang baru, so kita tekan butang tambah, kemudian kita pilih Google Docs. Pastikan aplikasi Google Docs ni telah dipasang ataupun telah diinstal dalam phone cikgu-cikgu untuk kita gunakan dia sebagai bahan dalam Google Classroom. Baiklah, ini sebelum kita mulakan, pastikan kita dah merancang dahulu apa yang kita nak buat. Baiklah, kali ini saya akan berikan latihan kepada pelajar bagaimana untuk membina ayat daripada pasangan kata. Okey, saya akan berikan arahan dan senaraikan setiap kata yang perlu mereka bina ayat. Baiklah. Kita akan tuliskan tajuknya dahulu, okay, iaitu mata pelajaran bahasa Melayu. Okay, kemudian kita akan tuliskan arahan supaya pelajar jelas apa yang mereka perlu buat. Okay, saya menggunakan voice typing supaya kerja lebih mudah. Okay, kita akan tuliskan senarai kata yang mereka perlu jawab, iaitu membina ayat. Baiklah, saya telah menyediakan soalan untuk membina ayat. Okey, seterusnya kita akan berikan nama kepada dokumen ini supaya kita lebih mudah untuk mencarinya di dalam Google Drive kita.
Okey. Seterusnya saya akan pergi semula ke Google Classroom. Okey, jadi dalam Google Classroom saya akan memberikan tugasan kepada kelas 5 Anggun. Okey, pergi kepada tab Classwork. Seterusnya saya akan memberikan tugasan. Jadi kita akan tekan tambah. Pilih assignment. Okey, berikan tajuk. Kemudian kita berikan arahan pada bahagian description. Baiklah. Seterusnya untuk markah. Okey, saya akan jadikan untuk 6 soalan. Jadi saya akan berikan 12 markah. 2 markah untuk satu soalan. Kemudian untuk due date saya akan abaikan. Kemudian topik kita akan pilih bahasa Melayu. Okey, kemudian kita tekan save. Dan seterusnya kita perlu melampirkan fail Google Docs yang kita telah sediakan tadi. Kita cari dahulu di dalam lampiran. Pergi ke Drive. Okey, sebab dia berada dalam Drive kita. Okey, dalam My Drive. Okey. Ataupun untuk lebih mudah mungkin kita pergi saja ke Recent File. Okey, jadi paling atas sekali kita dah ada. Kita pilih dan select. Okey, jadi untuk setting yang ini agak penting. Di sini kalau kita tengok pada bahagian gambar ikon mata tu, kita ada beberapa pilihan. Student scan view, maksudnya pelajar hanya boleh melihat saja fail Google Docs tersebut. Mereka tak boleh buat apa-apa pada fail itu. Student scan edit, maksudnya semua pelajar dalam kelas itu boleh edit pada Google Docs yang sama, iaitu satu fail. Jadi yang ini pun kita tak nak. Dan kita perlu pilih pilihan yang ketiga, make a copy for each student. Maksudnya setiap pelajar akan mendapat satu salinan fail Google Docs atas nama mereka sendiri. Jadi mereka akan edit Google Docs tersebut dan mereka akan hantar kepada guru. Jadi guru akan menyemak fail Google Docs individu setiap pelajar. Okay, jadi kita akan pilih pilihan yang ketiga. Dan seterusnya kita akan tekan butang send untuk hantar tugasan kepada pelajar. Baiklah, kita dah selesai berikan tugasan. Jadi inilah rupa tugasan yang telah kita berikan, iaitu BM tingkatan 5 membina ayat 12 markah. Jadi ada arahan yang jelas di situ. Dan apabila mereka membuka fail Google Docs mereka sendiri, jadi mereka juga akan nampak apakah yang mereka perlu buat. Jadi bila mereka pada paparan yang sama sebegini, mereka cuma perlu tekan butang anak panah keluar. Jadi dia akan terus buka ke Google Drive ataupun Google Docs. Jadi pelajar mungkin perlu install dahulu aplikasi Google Docs dalam phone mereka. Jadi sekadar itu saja. Oh, sebelum itu untuk mengedit fail tersebut mungkin pelajar perlu tekan butang tambah di bahagian bawah ni. Tekan butang pensel untuk edit pada bahagian bawah. Jadi mungkin guru-guru juga perlu tahulah bagaimana respon pelajar nanti, sebab mungkin mereka akan menghadapi masalah untuk kali pertama mereka gunakan. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Dan
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.